guys and welcome to my video. Aku baru je lepas tengok Honor punya event dekat MWC Barcelona. So ada a few things yang menarik tentang this event. Sebab aku tengok semua orang tak fokuskan dekat event ni kan. So aku nak tengok apa yang Honor dapat tawarkan. So basically ada 3 device yang dia orang launch tahun ni. That is dia punya smartwatch dulu. Nama dia adalah Honor Watch GS3. Menariknya Honor Watch GS3 ni macam korang tahu, dia adalah sebuah smartwatch kan. Macam biasa untuk smartwatch yang biasa Honor announce, bateri tahan lama, OLED screen, lepas tu a few features ataupun health features yang korang perlu tahu. And then benda yang menarik juga, dia letak improve GPS dekat dalam tu. Meaning korang boleh tengok, boleh tahu dekat mana lane setiap jalan yang korang lalu tu. So dekat sini buatkan aku terfikir, smartwatch lain tak macam tu ke? Kan? So aku berminat untuk nak tengok juga untuk Honor Watch GS3 ni. Lepas tu dia announce Honor Earbuds 3 Pro. At first aku nampak macam macam kena design macam ni kan. Tapi ada satu benda yang membuatkan aku menarik untuk tengok dalam Honor Earbuds 3 Pro ni. Salah satunya adalah temperature sensor untuk badan. Maksudnya kau boleh tengok suhu badan guna earphone. Sama ada nak tanya ataupun nak tengok dekat dalam smartphone. Yang ni aku tak pasti. Tapi buatkan aku sangat-sangat suka nak tengok apa yang orang lain akan tawarkan. And especially bila dah ada Honor letak dalam dia punya earphone. Yang sebelum ni banyak kita dengar rumours je kan. Selain daripada tu, untuk orang yang sukakan kualiti, dia pakai 11mm driver. Lepas tu coaxial dual driver ada dalam earphone Honor Earbuds 3 Pro kali ni. Satu benda yang menarik juga, dia dah ada noise cancelling tau. Tapi dia ada 3 mode dekat sini. That is Cozy, General and Ultra dekat sini. So apa maknanya? Kalau korang duduk dalam bilik, dia klasifikasikan sebagai Cozy. Kemudian kalau korang pergi dekat kapal terbang, duduk dalam kapal terbang bising kan. So dekat situ dia letak Ultra mode untuk noise cancelling. Dia dah macam game dah sekarang. And then dia punya noise cancelling untuk bila buat call tu ada je lah, macam biasa. Alright, sekarang kita akan pergi dekat dia punya main event. That is dia punya smartphones. So apa yang Honor announce kali ni adalah Honor Magic 4 Pro. Dia punya main flagship device kali ni adalah device ni. Kalau tengok dia punya design, macam pernah nampak kan, tapi kat mana? Okay, kalau kau tanya aku lah kan, design kamera dia ni nampak macam satu vault dekat bank tu, besar, ada duit dekat dalam tu untuk buka and access dia punya duit, semua benda kan. Nampak macam tu bila tengok kamera yang ada dekat Honor Magic 4 Pro ni. Tapi overall aku nampak macam lawa je. And unik dekat Honor juga untuk buat design macam Honor Magic 4 Pro. Alright, apa benda yang menarik dengan Honor Magic 4 Pro kali ni? Untuk screen saja, bagi aku dah cukup dah. Okay, satu, dia punya screen actually ada quad curve. Untuk orang yang suka curvy semua side, ni adalah telefon korang, favorite korang. Lepas tu dia punya screen actually besar juga, 6.81 inci. Tapi yang menariknya dekat sini, dia ada chip dia sendiri untuk screen tau. Nama dia X5 Pro. So apa yang best dengan chip ni sebenarnya? Dia sama macam TV juga, sebab dia boleh naikkan dia punya FPS tu daripada 30 sampai 60 FPS. Biasa kau tengok kan, benda tu ada dekat TV kan? Yes, kali ni ada dekat smartphone Honor Magic 4 Pro. Lepas tu disebabkan dia dah pakai teknologi LTPO dekat Honor Magic 4 Pro, dia boleh turunkan daripada 120Hz yang default biasa ada dekat semua smartphone, dia boleh turunkan sampai 1Hz. Yang tu dipanggil motion sync. So untuk normal user akan kata benda ni bagus and standardized untuk semua smartphone. Betul tak? Not just that, dia juga announce this is the first PWM dimming 1920Hz. Fazli, apa benda tu? Okay, kalau kau nak tahulah kan, biasanya orang pakai PWM dimming ni dekat OLED screen kan. Lepas tu yang pakai IPS ni, dia akan pakai DC dimming. So different kind of technology, okay. Tapi untuk 100 ataupun 1920Hz ni adalah dia punya berapa banyak kali single OLED tu menyala dan tutup dalam masa 1 saat. So untuk normal use akan ada different ke? Sebenarnya korang tak akan perasan pun. Tapi untuk orang yang tahu pasal benda ni, akan ada masalah macam mabuk bila tengok skrin. So bila ada mabuk tengok skrin tu, kemungkinan skrin tu actually ada dimming yang sangat-sangat rendah. So dekat sini high dimming ni actually ataupun 1920 akan buatkan orang tu tak rasa pening ataupun mabuk ataupun sakit kepala bila tengok skrin lama-lama. Alright, dah banyak kan apa yang aku cakap ni. Satu benda lagi, Honor kata screen dia kali ni dia boleh buat video yang standard punya dynamic range, boleh pergi high dynamic range. So kalau aku rakam video ni standard je, Honor boleh buatkan video tu jadi high dynamic range ataupun HDR. Aku berminat nak tengok sebab untuk buat that kind of feature is actually quite hard. So aku nak tengok macam mana dia boleh buat dekat dalam aku punya video and apa punya effect color and everything.
So ni aku memang perlu tahu bila pakai Honor Magic 4 Pro nanti. Alright, dia punya processing power pula. Dia pakai Snapdragon dia bukan pakai prosesor lain. Snapdragon 8 Gen 1 semua orang pakai, tak ada masalah. Tapi dekat sini dia pakai 8GB of RAM, boleh sampai 256GB internal storage. Setakat ni aku tengok tak ada lagi option lain. So aku nampak Honor nak play safe, but dia ada letak satu feature yang buatkan telefon ni ataupun prosesor ni lagi lain daripada Snapdragon yang lain. Contohnya dekat sini dia letak Honor Turbo X. Kalau korang pernah pakai Honor phones, mesti tahu pasal turbo punya engine ni kan, betul tak? Dia punya software advancement untuk buatkan GPU tu dapat run lagi better and lagi smooth. So dekat sini dia bawa dekat Snapdragon dia ataupun dibawa dekat dia punya flagship devices. So katanya dia dah buat AI rendering engine untuk buatkan grafik dapat perform lagi better, tapi at the same time perform lagi low daripada suhu yang biasanya Snapdragon boleh bagi dekat dia orang. So untuk orang yang pernah main game dekat Honor dulu, bolehlah komen dekat bawah. Aku nak tahu juga macam mana punya performance dulu, yang mungkin boleh bagi high hopes juga untuk orang yang nak beli Honor Magic ni. Alright, now let's talk about dia punya cameras. Actually, dia ada 3 kamera utama, which means dia ada 50MP untuk main camera, 50MP untuk ultra wide, and then 64MP untuk telephoto. Kalau korang nak tahu, telephoto tu dia boleh bagi sampai 3 kali zoom ataupun optical, tapi boleh sampai 100 kali zoom untuk digital. Tapi kali ni filosofi dia orang macam a bit different, sebab biasanya orang akan fokuskan dekat AI je untuk tangkap gambar kan, determines all the colours, all the pixels. Honor kata dia dah guna 2 sensor untuk determine untuk sharpness and depth untuk satu image tu. Contohnya macam bila tangkap gambar wide, dia akan ambil sekali dengan wide biasa, so that dia boleh gabungkan jadi satu untuk nampakkan tengah tu lagi detail. Lepas tu bila tangkap gambar zoom, dia akan guna wide biasa tu untuk determine the center of the image. Katanya boleh sampai 65% lagi sharp daripada kebanyakan telefon yang korang pakai bila ada telefoto ataupun ultra wide. So dekat sini boleh nampak lah function bila letak banyak-banyak kamera kan untuk improve all the photos yang kita biasa tangkap. Benda ni actually make sense juga, sebab tak semestinya satu sensor tu dapat accuracy yang lagi tepat. Kadang-kadang kita perlu determine opinion orang. So nak tengok mana lagi better. So dia akan buatkan gambar tu nampak lagi accurate as possible. Bila tengok dekat kamera depan ni pula is a different story, sebab dia pakai 12MP sensor untuk kamera depan, and then dia letak TOF untuk buat identification bila korang unlock smartphone. Tapi untuk 12MP tu, are you sure Honor? Alright, kalau korang pernah tengok aku punya video pasal Honor Magic VR itu, dia ada IMAX Enhanced Features, betul tak? So kali ni dia dah letak dekat dalam feature Honor Magic 4 Pro. Tak ada masalah, aku suka je sebab dia boleh bagi standard color untuk video tu. Kalau korang tak tahu, standard color tu biasanya pakai 8 je, tapi yang ni dia pakai 10. Meaning dia punya file actually lagi bright, tapi lagi lawa. Lepas tu dia ada light dia untuk buatkan gambar tu nampak according to the scene. Contohnya macam sedih ke apa ke, memang boleh letak kat situ. And then macam biasa dia ada format dia sendiri, that is Magic Light untuk telefon-telefon Honor. Korang perlu faham untuk dapatkan IMAX Enhanced ni, certification ni bukan senang tau, sebab korang perlu ada skrin yang DCI-P3 tu memang tinggi. Lepas tu speaker nak stereo and sedap, that is DTS:X speaker ada dekat atas and juga bawah. Lepas tu dia punya sensor actually ikut standard untuk dapatkan that certification daripada IMAX Enhanced. Bateri pula macam biasa 4600mAh. Yang kind of amazing bagi aku is dia boleh sampai 100W ada dalam kotak bila korang beli telefon ni. Boleh charge 100% dalam masa 30 minit. Yang tu aku rasa okey je. Tapi dia boleh bagi 100W untuk wireless charging. This is the first time aku tengok untuk fast, like really fast wireless charging 100W. Aku risau juga kadang-kadang. Tapi untuk dapatkan 50% tu dalam masa 15 minit. Perasan tak minit yang aku cakap ni tak sama macam wired kan? So dunia wireless is actually a bit different. Tapi untuk 100W ni memang aku interested untuk tengok. Sebab biasanya ada macam 50W je kan. This time is the first yang aku perasan pakai 100W. So yeah, aku rasa tu je lah kot apa yang aku boleh cakap pasal Honor Magic 4 Pro ni. Dia actually pakai Android 12. Lepas tu dengan Magic UI 6.1 ataupun 6.0. Dia ada feature dia yang buatkan korang boleh call orang tu, yang mana kalau korang dekat dengan kawan korang ni, orang lain sekeliling tak dapat dengar tau. So korang je boleh dengar. Panggil apa? Just say it to me. Bagi aku benda tu menarik sebab dia macam noise cancelling, tapi untuk orang lain, bukan untuk pendengar. Interesting, isn't it? Kan? So aku pun nak juga nak cuba. Anggaran aku rasa telefon ni harga dalam RM4,000 untuk Honor Magic 4 Pro. Ada juga Honor Magic 4, tapi less feature macam contohnya macam tak ada 64MP, hanya 50 kali zoom je untuk dia punya telefoto. Bateri dia actually lagi besar tau, 4800mAh.
And then obviously dia punya charging time akan a bit different lah kan. Lepas tu dekat skrin depan ada satu je kamera, tak ada TOF kamera. Anggaran telefon ni tak dapat nak ditemukan lagi, but untuk Europe dah keluar dah. Aku harap korang prepare untuk aku punya review nanti. Macam biasa guys, leave like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!